Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat. Saya bermula belajar pada umur 16 tahun. Ketika itu saya tak ada apa pun yang saya boleh buat. Saya cuma pandai timbang bola saja. Tapi setelah kelamaan saya cuba bukan buat trik tu, buat trik ni, masukkan benda ni, masukkan benda ni. So kelamaan makin bertambah skill. Salah seorang bekas pelajar Indi Geni Ini gini lah, yang mana tahu cerita kan ini gini. Dia lebih kurang penjor, tapi kami ni macam Juwana. Kalau ayat tawak, Taipei, Sekolah Tina Bakti lebih kurang lah. So dalam Joker apa yang menyebabkan Joker masuk dalam lah? Waktu saya kerja di MOK, dah lancar bawa badan kan. Tak ada lancar. Tapi Dah saya jual risau lah, dia tak jual tadi. Saya risau, tapi saya sangkut speed, heroin. Saya secara langsung di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang, dan pastinya malam kemuncak untuk Hari Sukan Negara 2021 peringkat Negeri Pulau Pinang kita bawakan khas untuk anda, iaitu Bual Bicara live modern lifestyle talk. Malam ini kita menampilkan panel-panel yang cukup istimewa sebenarnya, yang akan bersama-sama dengan kita 1 jam. Kita akan mengenali panel-panel kita secara lebih lanjut lagi, dan juga yang paling penting kita nak tahu latar belakang panel-panel yang kita bawakan khas untuk anda pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang sudi luangkan masa anda di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang. Okey, jangan lupa untuk anda like dan juga share, ajak kawan-kawan ramai-ramai untuk kita bersama-sama dengan panel-panel kita pada malam ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Fadil Muhammad. Anda boleh panggil saya Bambam. Dan Bambam malam ini tidak keseorangan sebab kita bersama-sama dengan panel kita yang pertama, Makhir, ataupun lebih glamour disebut sebagai Presiden E-Sport Penang. Assalamualaikum, Brother Makhir kita. Waalaikumsalam. Nampak logo kat belakang tu, nampak tak? Black Panthers tu kan. Tengok logo pun, kalau orang Penang pakai logo tu, dia tengok pun orang depan naik ground orang kata kan. Okay, baik, dan panel kita yang kedua malam ini, kita ada Faris Azri, YouTuber kita. Assalamualaikum Bro Faris. Waalaikumsalam. Bukan senang tau kita nak dapatkan Faris ni di saat-saat akhir pun susah nak masuk ni kan. Tapi alhamdulillah saya rasa ramai malam ni yang menunggu juga Faris Azri kita, seorang yang cukup famous di YouTube, bahkan juga kita ucapkan tahniah jugalah kepada Bro Faris kita yang telah pun selamat melangsungkan majlis perkahwinan. Selamat Terima kali kasih baru Bro Faris. Okey, Terima baik, kasih. dan juga kita bersama dengan panel kita yang ketiga, Muhammad Al-Ikhlas, dengan panggilan Joker, Bro Joker kita. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Joker kita masih kat talian. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita buat sedam talian ni, masalah teknikal ni itu perkara biasa kan. Okay, lag, lambat internet sebagainya. Okay, sekali lagi Bro Joker, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahu juga kan, berdebak sebenarnya nak tunggu sahutan ni kan bila kita buat secara online ni kan. Okey, baik, dan pasti juga untuk anda yang nak mengenali selebih detail lagi panel-panel kita pada malam ini, dan juga sesamping itu kepada anda yang ada yang nak bertanyakan soalan, kita tengoklah kalau masa kita sempat nanti kita akan buka peluang untuk anda yang nak bertanyakan soalan, boleh je beri soalan-soalan anda di ruangan komen. Baik, kita nak berkenalan dulu dengan Brother Makhir kita yang merupakan Presiden E-Sport Penang. Baik, Makhir, mungkin ada yang tertanya juga kan, macam mana boleh libatkan diri dalam sukan e-sport ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada sahabat saya DJ Bambam, dan juga panel yang kita pada hari ini adalah Joker, Saudara Faris Azri, dan seterusnya. Terima kasih tidak lupa kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang
kerana bagi saya mengadakan apa sembang santai pada malam ini satu program yang sangat baik untuk kita kongsikan dengan lebih baik lagi apa berkenaan dengan e-sport lah. Okey, e-sport ni untuk terutamanya di Pulau Pinang ni kita telah tubuhkan satu lagi persatuan sukan elektronik Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 2018. Dan insya-Allah kita dah 3 tahun dah kita bersama dengan e-sport dan juga banyak juga program-program yang telah kita laksanakan termasuk offline, online dan juga kita juga dapat melahirkan beberapa atlet. Termasuk sekarang ni kita tengah adakan latihan atlet sukma dan ada juga atlet kita yang bermain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey, kalau nak sembang lanjut pasal e-sport ni, sebenarnya saya nak lebih cerita e-sport ni, mungkin lepas ni saya akan cerita lebih bagaimana e-sport ni peluang dan kerjaya. Mungkin sahabat kita Farid Azri dan Joker mungkin lepas ni nak main e-sport dan sebagainya, insya-Allah kita boleh pertimbangkan dan kita boleh tunjuk ajar bagaimana nak jadikan e-sport ini peluang dan kerjaya. Okey, saudara DJ Bambang, itu sahaja permulaan saya kita nak kenalkan e-sport dan insya-Allah kita akan berkongsi lagi selepas ini. Okey, baik Mak Kiang. Macam mana terdetiknya Mak Kiang dan juga tim Mak Kiang sendiri untuk tubuhkan e-sport ni? Okey, untuk makluman DJ Bambam, pada tahun 2018 saya terlibat juga dengan ahli parlimen beliau Pulau Pinang dan kita telah bawa satu usul di dalam dalam parlimen beliau tu, kita nak jadikan e-sport ini sebagai kerjaya sukan. Dan apabila kita bawa usul itu dilihat oleh Persatuan Sukan Elektronik Malaysia. Apabila Persatuan Sukan Elektronik Malaysia hadir selepas kita berjaya bentangkan usul dan disokong oleh majoriti ahli parlimen, kita diminta untuk tubuh persatuan e-sport negeri ni di setiap negeri. Sebab tu kalau DJ Bambang lihat banyak presiden e-sport daripada mantan ahli parlimen belia. Contohnya Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan. Itu adalah mantan-mantan ahli parlimen belia yang mereka telah tubuhkan persatuan ini dengan Pensuruhjaya Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Bila kami tubuh tu, banyak negeri yang dah buat, dah dapat CJ, dah selesai dengan IROSA. Kita diberi peruntukan sikit untuk kita nak bina jenama e-sport ni. Untuk makluman lah, waktu tu kita nak bina jenama e-sport ni, dia orang kata dia masalah sikit. Sebab ada yang tidak mengatakan e-sport ini adalah yang buang masa dan sebagainya. Dulu orang panggil, macam zaman saya, mungkin zaman Joker, zaman Bambang, mungkin kita PCC orang panggil e-game. Tetapi pada tahun 2018, 2019 tu kita nak trending kan, kita jadikan e-game tu kita tukar kepada e-sport. Sebab kita jadikan sukan elektronik. Bila jadi tahun yang pertama kita jadikan sukan elektronik, kita tengah untuk build up namakan sukan elektronik tu di setiap sekolah, di setiap universiti, di setiap kolej dan sebagainya, dan kita nak tengok mentaliti ibu bapa itu boleh terima permainan game itu. Itu pada tahun yang pertama lah. Semua negeri pun terlibat termasuk Pulau Pinang. Pada tahun yang kedua, kita banyakkan buat tournament. Bila banyakkan buat tournament, kita dah dah dapat hadiah yang boleh katakan puluh ribu. Kita sendiri di e-sport Pulau Pinang pun dah buat hadiah lebih kurang 50,000 ke 100,000 hadiah selama 2 tahun tu. Maknanya bila hadiah yang tinggi tu maknanya sambutan tu ada. Dan pada tahun yang ketiga, alhamdulillah setiap negeri dibantu oleh tentu yang ketika yang berhormat Datuk Seri Rizal Amerikan, tentu dia jadi Menteri Belia dan Sukan. Dia bantu setiap negeri, dia berikan satu studio khas. Maknanya satu mini studio untuk e-sport ini jana pendapatan. Contohnya macam malam inilah saya duduk di studio sendiri, kita ada live apa dan sebagainya. Kita ada peralatan dan sebagainya. Itulah pada tahun yang ketiga kita dibantu studio. Dan perancangan kita seterusnya insya-Allah pada tahun depan kita akan cuba e-sport ini, kita akan cuba wujudkan akademi. Maknanya kita nak lahirkan pemain terutamanya kalangan pelajar sekolah, pelajar kolej, pelajar universiti. Kita nak wujudkan akademi, kita nak jadikan e-sport ni macam bola sepak. Jika dia kualitinya, ada kualiti, adalah company swasta yang akan beli. Dan sekarang pun kita aktif Pulau Pinang pun hampir 20 orang, 30 orang yang bermain di luar, yang mana dibayar oleh pihak swasta lebih kurang gaji 3,000 ke 5,000. So insyaAllah kita persatuan juga akan wujudkan akademi sendiri dan dibayar sendiri oleh persatuan. Setakat tu saja DJ Bambang saya nak kenalkan e-sport untuk Pulau Pinang lah terutamanya.
Okey, dari segi pengenalan pun kita dengar memang cukup-cukup menarik dan setahu saya memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden Esport Penang sendiri, yang mana ganjaran yang diberikan untuk atlet-atlet yang mewakili Pulau Pinang bukan biasa-biasa, geng. Jadi untuk anda yang memang betul-betul sukakan e-sport ni, anda juga boleh jadikan ia sebagai salah satu sumber pendapatan. Nak tahu macam mana? Kejap lagi kita akan sembang lebih lanjut lagi bersama dengan Presiden e-sport Penang. Dan yang kedua, kita nak bersama-sama dengan Faris Azri. Kalau kita tengok dekat YouTube kan, dia ni memang jenis lambar punya, geng. Dia tak peduli dah. Dia tribai sungguh. Tapi mungkin ada yang nak tanya lah kan, Faris Azri ni, dia ni asal orang mana kan? Sembang Utara ni lain macamnya Penang ni kan. Bro Faris, mungkin boleh memperkenalkan diri sikit, asal tak mana duk, tak mana, macam mana boleh berkecimpung sebagai YouTuber. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf lah kalau saya tengah bercakap pun ada tasak juga kan. Saya minta maaf lah kan. Saya memang saya tak jahat. Saya cuma nakal. Saya tak jahat, saya cuma nakal. Bahasa saya tu kadang keluar tu. Kita nak keluar tapi dia pun ada keluar dulu kan. So, firstly, saya boleh tercebur dalam bidang YouTuber ni because dulu saya buat video lah, saya suka buat video kata apa, kalau orang Penang cakap ni video-video bodoh lah kan. Macam tu lah. Saya suka video jenis short film, jenis pendek-pendek, semendek punya kan. So asalnya sebelum saya jadi YouTuber ni, saya ni seorang penimbang bola dekat Padang Kota. Kalau siapa yang pernah pergi Padang Kota, pernah tengok ada budak timang bola kat Padang Kota tu, lepas timang bola pegang beg tu, dia berusung duit tu. Itulah saya. Asalnya saya dekat situ lah. Sampai satu masa tu saya buat timang bola dekat Padang Kota, saya gain income dekat situ memang kata apa banyak lah kan. Sampai tahap saya masuk dalam majalah Dunia Sukan. Saya shoot untuk majalah Dunia Sukan untuk 2018 kot. 2018 ke 2019 macam tu. Untuk edisi bulan Jun. So masa saya duk masih timbang bola tu kan. Satu hari tu saya kena ni MPP. Minta maaf kalau saya mention MPP halau saya. Mereka tak bagi saya buat show dah because kita tak ada permit kan. Itu sebab salah kita juga sebab tak ada permit kan. Permit sebagai street performer kan. Performance jalanan macam tu lah. So saya lepas kena halau tu, saya ada duit, saya buka kedai baju. Saya buka kedai baju, shop macam tu lah. Sampai satu masa, saya punya business drop. Saya tak ada education business. Jatuh sampai saya dah mati akal lah. Tapi masa saya mati akal tu, saya mula ada pengikut ni. Tahun 2013 sudah start ada pengikut ni because zaman tu, kalau orang yang tahu saya ni siapa yang dulu-dulu ni tahulah. Zaman tu saya punya mulut memang no censor, tak ada censor. Memang saya, zaman tu saya kecam buat TikTok. Mari sebut nama. Saya zaman tu, saya tak boleh tengok lah. Zaman tu lah saya tak boleh tengok perempuan yang bertudung gelek-gelek. Yang tu je point saya tak suka. Kalau free hand tak kisah, tapi dia bertudung, dia gelek. Saya tak suka. So saya selalu buat video kecam mereka lah. Saya tembak kata ni macam ni, muka macam ni, apalah ni, macam tu lah. So daripada situ saya dah ada follower di Instagram lah. Dan pada masa sama juga saya masih ada kedai saya sendiri, kedai baju. Lepas tu tiba-tiba satu masa tu bisnes saya drop, jatuh, macam-macam lah saya hadap dugaan kan. Kita bila bisnes drop, kita pinjam dekat member 1,000 kena bayar 5,000. Pinjam 5,000 kena bayar 10,000. Banyak benda yang saya lalui. Saya kena tindas, saya kena tipu apa semua kan. Sampai mai satu hari tahun lepas. Yang boleh buat jadinya YouTube ni tahun lepas lah. Saya dapat duit JKP 3,000. Saya dapat duit JKP 3,000. Mula saya fikir balik 3,000 yang saya dapat tu apa yang saya nak buat. Saya dah fikir. Kalau aku bayar ada hutang, aku tak ada apa lah. Kan? So saya fikir balik, saya buat YouTube tak apa. So saya beranikan diri, walaupun YouTube ni nak buat dia bukan senang.
setengah orang setahun buat YouTube, dalam masa setahun pun belum tentu dia boleh monetize. Dalam 2 tahun pun Betul. belum tentu monetize. Monetize ni that means YouTube start bayar kita lah untuk per video bayar duit kat kita kan. So saya tempuh lah benda tu. Dalam 3,000 saya dapat tu, saya beli iPhone 7 Plus biji dan saya bayar deposit rumah apartmen dalam 800 sewa sebulan. Kan. So saya survive lah sebulan, bulan pertama. Lepas tu bulan pertama okey ada duit poket sikit. Bulan kedua tu tak ada duit poket. Pinjam lah dekat saya punya team seorang nama dia Bashir. Bulan ketiga pun pinjam kat dia. Bulan keempat pinjam kat dia untuk survive. Sampai bulan kelima baru saya boleh dapat duit YouTube. Saya dapat duit YouTube. YouTube ni dia bukan terus dia dapat duit. Dia macam kita kena tunggu satu pin code. Lepas kita dah lepas 1,000 subscriber dengan 4,000 watch time, kita kena tunggu satu pin code daripada Google. Pin code tu yang akan lambat. Sebab pin code tu daripada US lah. Makan bulan lah, 2 ke 3 bulan. So pin code tu sampai tu baru saya lega sikit duit YouTube saya berjalan. So start daripada situ lah. Bermula daripada duit GKP 3,000 tu lah. Kerajaan beli. GKP 3,000 tak ada. Buka YouTube lagi. Tapi Bro Faris kira berani juga noh. Sebab kalau tengok apa yang Bro Faris share tadi kan, banyak dari segi permulaan tu kejatuhan dulu. Tara nak sampai tahap ni. Tapi dari pun setahun saja nak capai 500,000 subscriber memang padu dah bro. Allah, tu rezeki. Kan? Okey baik. Cerita balik pada awal tadi kan, Bro Faris terlibat dalam dunia orang kata apa? Timbang bola kan. Biasalah orang kata memang dekat sana dulu memang ada orang duk timbang bola. Tapi sekarang ni masih duk timbang bola lagi ke ataupun timbang apa dah? Saya sekarang ni saya ada tak timbang. skill dengan bakat tu ada lagi. Skill tu ada lagi. Bisa tu masih ada lagi. Cuma sekarang ni saya bukan sekadar timbang bola. Saya tengah menunggu masa nak timbang baby kot, insya-Allah. Amboi. Jari pun merah. Hari ni. Alamak. Okey. Baik, itu berkenaan dengan Faris Azri. Banyak lagi sebenarnya kita nak share khusus kepada anda yang memang nantikan kemunculan Faris Azri untuk hari ini. Okey, sekejap lagi kita nak kembali pula bersama dengan Faris Azri. Sekarang ni kita nak kembali bersama dan kita nak teruskan bersama dengan Muhammad Al-Ikhlas. Sedap nama tu kan. Ataupun lebih glamour dengan panggilan Mr. Joker kita. Assalamualaikum bro. Apa khabar? Sihat tak? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 dengar Dengar. Dengar. Clear. Okey, baik. Bro Joker mempunyai pengalaman pernah bersama-sama ataupun orang kata apa berpengalaman sebagai bekas pelajar Henry Geni kan. Jadi secara ringkas ya mungkin Bro Joker sudi nak kongsikan dengan penonton-penonton kita. Kita ada ramai penonton kita hari ini. Bagaimana boleh terlibat dan bagaimana boleh tiba-tiba duk pitch in dekat sana pula. Mungkin ada pengalaman yang Bro Joker sudi nak kongsikan khususnya bersama dengan penonton-penonton kita pada malam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey. Pelibatan saya pasal dadah lah. Pasal dadah tahun 2012. Tahun 2012 saya dah terlibat dengan Fik lah. Saya inject Fik. Okey, start tu saya dah main dadah lah. Tahun 2000 saya dah main, tahun 2010 saya dah main dah. Lepas pada tu saya dah pernah kena tangkap. Lepas saya kena tangkap and then family jamin. Second pada 2014 saya kena lagi 39B. Bracket 2, maksud dia tak boleh jamin lah. Bila 39B bracket 2, jamin tak buka dan saya dijatuhkan hukuman ke Henry Geni. Waktu tu keadaan saya patah kaki lah. Macam yang saya cerita kat YouTube lah. Okey, lepas pada tu saya pergi ke sekolah akhlak Apaya Terhubung and then saya pergi ke Penjara Sungai Petani and then baru saya pergi ke Henry Geni. Tapi saya rasa bersyukur sangat saya ditetapkan dekat Henry Geni lah. Lepas pada tu, okey, saya minat dalam aktiviti Muay tinju. Saya tak lebih kepada kemahiran saya tak minat. Saya lebih minat pada aktiviti sukan ni lah. Okey, baik. Dari segi apa yang Bro juga kita kongsikan tadi kan, banyak juga tempat yang dia check in. 3 tempat juga lah kan. Tara nak sampai ke Henry Geni. Tapi
Mungkin itu orang kata apa, pengalaman hitam lah dalam kehidupan Bro Joker sendiri. Dan dikatakan sekarang ni pun Bro Joker kita pun dah libatkan diri dalam sukan Muay Thai. Dikatakan jadi sekarang ni jadi coach. Lain macam kan. Kita pula dengan pengalaman dekat dalam, kita tak tahu apa pengalaman dekat dalam kan. Bila dia bawa keluar, mungkin orang kata apa, akan ada sesuatu yang kelainan ataupun sesuatu yang berilmu yang boleh dikongsikan dengan masyarakat dekat luar. Baik, dan mungkin Bro Joker kita boleh kongsikan sebelum ni memang aktif sebagai sukan tinju dan juga Muay Thai, ataupun memang masuk ke dalam tu belajar ke, ataupun macam mana? Okey, saya daripada luar ni memang tak ada lah sukan-sukan. Sebab saya ni memang dah orang cakap apa, memang dah heavy dengan dadah ni. Bila masuk kat dalam tu baru saya berminat. Sukan, daripada semua sukan, daripada takraw, bola sepak, lompat jauh, lompat tinggi, lontar peluru, tinju, Muay Thai memang minat. Memang saya minat lah kira benda tu. Sebab tu saya belajar basic sampai ke habis. Maksudnya saya tempoh saya 3 tahun tu saya belajar semua basic dan step dia daripada Muay Thai, tinju semua sampai dekat luar. And then bila saya sampai dekat luar, kelainan lain daripada yang dekat luar buat saya dapat. Okey, baik, dan saya rasa mungkin banyak lagi benda yang kita nak tanya dengan Brother Joker kita hari ni. Apatah lagi selain daripada libatkan diri dalam sukan tinju dan juga Muay Thai ni, beliau juga dikatakan bakal menjadi YouTuber. Jauh beza ni daripada kalau tadi Bro Faris daripada Timang Bola kepada YouTuber yang boleh dikatakan sebagai berjaya juga. Dan saat lagi kita nak tanya lagi dengan Bro Joker kita, apa lagi yang dia buat setelah beliau dikeluarkan daripada sekolah tersebut. Baik, kita nak kembali bersama dengan Presiden Esport Penang, saudara Mak Khair kita. Baik, kalau tadi Mak Khair dah kongsikan kalau libatkan diri dalam sukan e-sport ni banyak benda-benda yang akan dapat, terutama sekali hadiah-hadiah dan juga ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada pemenang-pemenang. Dan kita dimaklumkan juga sukan e-sport antara sukan yang akan dimasukkan dalam sukan Malaysia ataupun SUKMA. Baik, Mak Khair, bagaimana cara dia untuk menjadi atlet, ataupun bagaimana cara dia untuk mengetengahkan bakat dalam sukan e-sport ni? Okey, terima kasih kepada DJ Bambam berkenaan dengan soalan berkenaan dengan bakat dalam e-sport ni lah. Okey, untuk makluman semua yang menonton pada live pada malam ini, kita kebanyakan kita dapat kenal pasti apa bakat player ni daripada tournament-tournament yang ada, dari peringkat kecil hingga ke peringkat yang besar. Bila peringkat kecil dia menang tournament, bila peringkat besar pun dia menang tournament. Selepas tu bila ada semangat menang ni, dia akan terus jadikan itu satu tim. Bila dia combine satu tim, mereka akan terus adakan latihan sendiri. Ini contoh pengalaman kita yang kita dapat lah. Mereka ada latihan sendiri dan sebagainya apa semua. Mereka bila dah menang pertandingan, tak kisahlah peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan insya-Allah pihak-pihak company swasta akan melihat talent-talent mereka ni. Macam kita persatuan, kita akan suggest player ni boleh, player ni boleh, player ni boleh, dengan syarat ibu bapa bagi kebenaran untuk mereka contoh berhijrah, tinggal di Kuala Lumpur, tinggal di Selangor, tinggal di Johor, untuk mereka bekerja di sana. Dan apa sama juga macam Joker dan Farid Azri, depa akan menjadi YouTuber dan sekarang pun dah jadi YouTuber. Depa pun juga perlukan income bulanan untuk depa survive. Dan sama juga e-sport ini, depa ada income bulanan. Maknanya depa sign dengan kontrak dengan pihak swasta mungkin selama 2 tahun untuk adakan tournament-tournament, mungkin 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun ada tournament besar. So dalam 2 tahun depa sign dan pihak swasta tu bayar depa gaji. Dan bagi tempat tidur, dia seolah-olah satu rumah tu dia dipanggil gaming house. Itu tempat makan, tempat tidur, tempat latihan dan sebagainya. Okey, baik Mak Khair. Mungkin kalau kita tengokkan setiap apa yang kita buat ada cabaran-cabaran dia. Dan mungkin juga Mak Khair sudi nak kongsikan apakah cabaran yang paling kritikal lah sewaktu mengendalikan sukan e-sport ni. Memang kalau kita tengok dikatakan dari segi equipment ke, masa ke, tambahan pula kita tengok sekarang ni kan kebanyakan player-player e-sport ni mereka ni kebanyakannya budak sekolah ataupun masih lagi di bangku sekolah ni. Jadi macam mana cabaran ataupun yang selalu brother Mak Khair kita handle benda-benda macam ni?
Okey, cabaran yang pertama waktu kita tubuh mula-mula itu terutamanya ibu bapa lah. Kita nak dapat kebenaran ibu bapa. Contohnya dia di kata 4, kata 5, dia merupakan player yang bagi saya baguslah. Hari main game dan sebagainya, itu cabaran ibu bapa. Dan alhamdulillah pada sampai ke tahap ini kebanyakan ibu bapa dah bagi peranan, ada peranan masing-masing. Dia bermain game, ada etika dia, ada disiplin dia dan sebagainya. Itu cabaran berkenaan dengan ibu bapa. Tetapi dalam e-sport terlalu banyak cabaran. Saya nak kongsikan ialah berkenaan dengan game-game developer baru yang muncul. Mungkin dulu kita dengar Mobile Legend, time tu Talk Mobile Legend. Lepas tu PUBG. Lepas tu COD. Lepas tu Dota. Dota tak apalah, dia bukan bermain dia dengan mobile. Dia bermain dengan PC. Bila PC ni cabaran dia. Tapi sekarang dia dah cabaran dia ke PES Mobile. PES Mobile. Lepas tu dengan PES PS4 dah kurang dah. So dia kembali ke mobile. So inilah cabaran-cabaran kita. Contohnya hari ini kalau kita nak develop player PUBG, tiba-tiba minggu depan PES Mobile pula game meletup. So cabaran kita persatuan, kita nak uruskan satu-satu game ni. Bagaimana kita nak melancarkan dari segi pentadbiran dia, dari segi ada pelapis dia dari segi game tu. Itulah cabaran kita sekarang. Hari ni talk PUBG dengan ML, mungkin satu hari kita tak tahu apa game yang akan talk pula. Okey, baik. Saya nak tanya soalan dekat brother Mak Kay kita kan. Kebiasaannya kalau kita tengok macam sukan biasa macam badminton, bola sepak dan yang lain-lain, setiap orang mungkin satu sukan. Okey, adakah e-sport pun macam tu juga? Mana kata kalau dia cekap ataupun hebat dalam PUBG, mungkin dalam yang lain pun dia boleh sertai ke, ataupun memang dia kalau seorang tu yang itu sahaja game yang boleh dia ceburilah ataupun pergi lebih jauh lagi. Kalau sebab kita tengoklah kan kebanyakan permainan game ni ataupun sukan e-sport ni jangka hayat dia tidak terlalu lama. Bahkan dia ada satu tempoh-tempoh dia kan. Mungkin brother Mak Kay kita boleh kongsikan. Okey, saya tertarik dengan soalan Bambam ni sebab saya boleh kongsikan 2-3 perkara benda ni yang tengah berlaku sekarang. Contohnya saya boleh jadikan Solos. Solos dulu seorang pemain Mobile Legend. Okey, bila dia sampai satu tahap jadi profesional seorang pemain Mobile Legend, dia menjadikan dia sendiri dia sebagai seorang streamer ataupun caster. Dia buat caster di rumah, dia buat live apa semua di rumah. Sekarang dia bukan bermain Mobile Legend saja, dia main PUBG, dia main bermacam-macam game, dia buat live untuk tarikan orang. Itu yang orang kata dia pandai game ni pun, tapi kalau game lain dia nak main, dia hebat, dia tak ada masalah. Sekarang macam saya tarik soalan ni sebab saya nak kongsikan satu benda. Sekarang kita persatuan, kita tengah buat roadmap bagaimana seorang player, contoh kalau ada Joker ke, Farid Azri berminat, mereka ni mungkin ada duit untuk beli PC. Untuk beli PC dan maknanya mereka akan jadi seorang caster ataupun streamer game. Tak kisah game apa pun, janji mereka dapat tarik view untuk sertai bersama mereka. Bila mereka dapat tarik view, contohnya macam Solas yang tengah berlaku sekarang, income dia lebih kurang 30,000 ke 50,000 sebulan dengan orang kongsikan star kepada dia. Bagi star, sekarang lepas tu ada Facebook dah buat become a supporter. Itu yang bagi saya income sebenarnya, penjanaan. Dan sekarang pun di bawah persatuan kita ada lebih kurang 10 orang ke 20 orang yang kita advise dan kita bantu mereka kena buat income sendiri. Sekurangnya dalam sebulan mereka boleh buat 1,500 ke 2,000. Kita bantu advance je bagaimana mereka nak jadi seorang streamer dan caster ni. Sebab kita lihat jangka hayat untuk main game ni dia hanya sekejap saja. Dia hanya sekejap saja. Tapi lepas habis main game tu mungkin dia akan jadi macam Solos lah. Dia akan jadi Daddyhood. Sekarang saya dimaklumkan Solos dan Daddyhood ni di Johor mereka tengah set up satu akademi. Maknanya akademi mereka sendiri, mereka nak himpunkan anak-anak muda yang ada bakat dalam game ni, mereka nak ajar. Sebab dalam game, dalam e-sport ini bukan semata-mata bermain game. Tetapi dalam e-sport ini ada juga designer, web design, production, sound engineer. Macam-macam juga e-sport. Itulah e-sport teknologi yang tengah kita nak bawa ke dalam akademi e-sport yang kita ada pada hari ini. Untuk maklumanlah setakat ini, kita Pulau Pinang insyaAllah kita akan cuba rangka, kita dah buat roadmap. Bagaimana kita nak tarik anak muda yang tiada peluang pekerjaan, dia masuk kerja dalam e-sport. Bukan sahaja dia jadi team production, tetapi dia boleh jadi juga team teknikal, jurulatih dan juga pengadil. Mana-mana setiap bulan, setiap minggu mungkin ada tournament, kita berikan income.
Kita tak boleh lah janji bulan dan bintang kita nak bagi amount contoh 10,000 macam ni. Kalau dia usaha, insyaAllah dia mampu capai satu tahap amount yang macam tu. Dekat tu dulu dia jawab. Okey, baik. Dan sebenarnya saya tertarik dengan satu perkataan tau. Ada orang yang legend jugalah kata kat saya kan, Bambam, kalau nak main betul-betul. Kalau nak buat betul-betul. Macam bola, nak main bola, main betul-betul. Sebab apa? Dengan sukan bermain bola sepak, anda boleh membina masa depan. Kalau anda berminat nak main Mobile Legend, ada Dota dan macam-macam lagi sukan e-sport ni, main betul-betul. Sebab apa? Itu juga boleh membina masa depan anda dengan menjadikan ianya sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Okey, baik. Dan sebelum kita nak kembali bersama dengan Faris Azri, kita juga ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bersama-sama dengan kami secara langsung. Kita bawakan khas untuk anda di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang. Untuk anda terus like, terus berikan komen dan yang paling penting, terus kongsikan live ini sebab kita menampilkan ahli panel kita yang bukan biasa-biasa, yang sudi untuk berkongsi pengalaman hidup, yang sudi nak berkongsi pengalaman kerjaya dan yang paling penting sudi nak berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Baik, kita nak kembali bersama dengan Bro Faris. Bro, dalam dunia YouTuber ni, salah satu perkara yang paling penting adalah konten. Kan? Dan sama juga macam Presiden e-sport kita bagi tahu tadi, ada yang menjadikan e-sport sebagai salah satu konten apabila mereka live di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan dengan mendapatkan star, itu juga antara sumber pendapatan. Baik, macam mana Bro Faris mendapatkan setiap konten-konten dalam video Faris? Sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, YouTube pun tak syarat sebenarnya. Bukan senang-senang boleh upload video sesuka hati bila masa boleh dapat income. Bukan. Dia ada dia punya orang kata apa, istiqamah dia kan. Walaupun untuk nak upload video. Jadi macam mana Bro Faris bahagikan masa untuk dapatkan konten. Dan kalau kita tengok juga Bro Faris pun equipment pun boleh tahan. Sebab apa? Walaupun baru terjebak dalam dunia YouTuber ni pun dah sewa dah apartmen. Bukan biasa-biasa ni kan. Sebab lah ni orang minta maaf cakap lah, orang yang dah berkeluarga pun nak sewa apartmen pun pick up 3-4 kali 800 sebulan kot. Jadi macam mana Bro Faris boleh yakin dengan apa yang Bro Faris buat untuk dapatkan konten dengan equipment yang memang cukup orang kata luar biasa lah. Sekarang sudi kongsikan, silakan. Okey. Assalamualaikum. Minta maaf lah kalau masih lagi kasar lah, saya minta maaf lah. Tak apa. Okey. Ni masa saya buat YouTube dulu, masa mula-mula tu, dalam kepala saya ni memang setengah orang cakap hang jangan fikir duit lagi. Hang kena buat benda tu dulu. Tapi saya memang fikir duit. Nampak macam mana kan? Sebab saya letak hati saya kat situ. So bila saya letak benda tu ke depan, saya memang kena buat benda tu betul-betul lah. Kalau masa mula-mula masa mula-mula cuba bidang YouTube ni, saya tak turun-menurun ada equipment yang hebat. Saya mula daripada sebiji iPhone 17. Lepas tu, daripada iPhone 17 tu lah saya survive slowly lah. Slow saya survive. Zaman tu, nak bagi ada duit poket ni, kita approach lah orang-orang terdekat, kawan-kawan kita yang mana berniaga kan. Nak tak aku review kedai. Zaman tu 100 pun kita ambil. RM50 pun kita sapu. 150 pun kita sapu. Tapi kalau ikut rate sekarang ni, yang tu cukup rendah lah kan. Tapi zaman tu, kalau ikutkan 100, 150, bukan kita lebih. Tak cukup. Sebab apa? Sebab kita dengan tim ramai. Sebab tu every month, saya ambil risiko pinjam dekat kawan saya ni around 3 hingga 5 ribu. Semata-mata nak bagi tim makan. Lepas tu bila kami syuting apa-apa, sebab saya grow sampai tahap sekarang ni dengan tim. Saya bawa budak-budak yang mana nak naik sama-sama dengan saya. Nak naik sama-sama. So bila lepas dengan saya, makan, minum, everything saya yang tanggung. So kawan-kawan pun ada kata lah, hang buat benda ni ada keuntungan tau untuk hang. Kan dengan YouTube tak bayar hang lagi kan. So saya kata kat mereka, aku percaya satu hari nanti aku boleh jauh ke depan lagi. Kalau aku lenggang-lenggung, memeng, kan? Sorry lah, aku tak boleh pergi mana. Tapi aku kena straight, aku bangun lah. So, daripada situ saya tak kisah. Saya pinjam setiap bulan 3,000 ke 5,000 saya pinjam. Semata-mata nak bagi tim saya makan. Bayar bulan-bulan sewa, apartmen. Kan? Lepas tu masuk, saya berjanji lah dengan orang yang saya pinjam tu.
Nanti bila YouTube aku dah bayar, aku akan bayarkan. Orang yang baik kat saya tu, percaya saya sampai sekarang dia masih ada dengan saya. Saya dah bayar dekat dia dah pun. Segala duit yang saya pernah pinjam kat dia. So, kesimpulannya sekarang ni, saya buat satu benda, saya tak fikir risiko. Risiko apa nak jadi mampu lebih. Jalan dulu. Saya jalan dulu. Sama dulu macam saya meniaga dulu juga. Saya jenis buat dulu, baru saya fikir. Jadi tak jadi belakang cerita, saya buat dulu. Sebab saya jenis ada satu sifat, bila saya tak buat benda tu, saya akan rasa tak tenang. Duduk atas katil, nak tidur, kenapa tak buat. Saya jadi tak tenang. So saya jenis, apa-apa benda pun saya jenis hadap. Saya jenis tempuh dulu risiko. Nak jadi mampu lebih. Lepas tu aku dah buat dah benda tu. So daripada situlah saya buat. Bermula daripada 7 Plus. Lepas tu rumah saya dah tutup. Saya ambil studio. Duduk kat studio. Beli equipment satu persatu. Income YouTube daripada $50 sampai ke $6,000. Kadang ada rezeki dia pergi sampai $8,000. Macam saya kata lah. Dulu masa saya mula buat YouTube. Yang support saya ni bukan orang dekat sangat. Orang jauh. Dan tim saya ni, yang mana ada dengan saya dekat 20, yang ada dengan saya 22 orang sekarang ni, semuanya kawan-kawan baru. Kawan-kawan yang saya rekrut pagi. Yang kawan-kawan saya yang lama tak ada langsung. So ada yang kawan-kawan yang baru saja yang ada ni. So saya dengan mereka lah yang create team ni. Saya buat team ni dan mereka dengan saya. So from zero until now, saya gelarkan diri saya hero lah. Sebab apa? Sebab saya percaya diri saya. Kalau orang tanya, siapa YouTuber paling hebat? Saya kata diri saya. Why? Sebab saya tak suka downgradekan diri saya. Saya jenis suka letak diri saya kat atas. Saya tak suka letak diri saya kat bawah. Sebab bila saya tak rendahkan diri saya rasa down. Saya jenis suka letak kat atas. Sebab tu apa macam saya sekarang ni, content. Saya dulu, before this, saya buat content, sebulan saya buat dalam 3 ataupun 4 content sebulan. Lepas tu, yang nak menjadikan satu punca sebab kenapa saya buat content sekarang ni, sebulan kadang 50 content. Kadang 30 konten, kan? Kenapa saya buat macam tu? Because dulu lah, bukan sekarang lah, dulu semua YouTuber macam tu. Sebulan dia akan buat dalam 4, 5, 6 macam tu je. Tapi bila dia main PKP ni, YouTuber ni tak boleh nak keluar tau. Dia buat short film bagai. So dia pun mula buat vlog dalam rumah, benda semua. Dia daripada situ lah, YouTuber ni banyak kaji balik. Satu, kalau sebulan mereka buat 5 konten, mereka dapat banyak ni. Andai saya bagi satu contoh untuk diri saya. Ini satu semangat untuk hampa jugalah, saya nak kongsi kat hampa lah. Yang mana nak jadi content creator lah. Dulu saya buat konten sebulan dalam 4 konten. Saya dapat lah around $1,500. $1,500, kalau kira dengan duit kita, 6,000 lebih. Macam tu lah. Start pada tahun ni, bulan Jun, saya fight. Dan saya punya dream. Aku nak buat sebulan 50 konten. Saya fight dream saya. Sebab saya calculate balik. Sebulan aku buat 4 konten, 5 konten, 6 konten, aku dapat lah dalam RM6,000, RM7,000. Kalau sebulan aku buat 30 konten, 50 konten, berapa aku dapat? Itu saya abang kat tim-tim saya. Tim-tim saya kata, boleh buat ke Faris, sehari 1, sehari 2, sehari 2. Itu saya kata apa? Kalau hampa nak lenggang-lenggang ni kan, just fikir, cakap tak guna, terus buat. Saya kumpul data, tengok konten apa-apa yang boleh diolah balik. Contohnya lah, saya tengok konten Alif Irfan. Dia buat konten selongkap back tim-tim dia. Saya tak buat konten tu, saya ambil konten lain. Selongkap handphone dekat history Google, apa yang dia search. Macam tu lah, saya olah balik, saya tulis. Apa konten saya dapat, saya tulis sekejap untuk bulan Jun. Parah, saya buat 250 konten lebih saya buat. So masa bulan Jun tu, saya fight dengan dream saya nak buat 55 konten. Macam tu. Saya dapat amount untuk income YouTube lah. Saya dapat first income paling besar saya dapat $29,000. $29,000 untuk konten yang saya buat tu lah. So bila saya dah sekali saya dapat dengan amount yang besar tu, takkan sebulan saya nak buat 4 konten lagi. Saya mesti akan straight. Every month at least minimum saya kena buat 30 konten. Sekarang ni konten tu lah duit saya. Macam sekarang ni kita bagi anggaran. Setiap video yang saya upload, saya dalam kepala saya target 100k view. Kalau 100k view, dia anggaran lebih kurang dapatlah dalam $100. Duit Malaysia ada 400 lebih. Tu kalau satu hari saya post satu video. Kalau satu hari saya post 2 video, kan dapatlah dalam 800. Macam awal hari tu bolehlah nak buat sehari 2. Konten dalam kepala ni masih berliga-liga kan. Sekarang ni kita dah buat sebulan 30, 40 konten.
sakit kepala. Nampak macam senang nak buat YouTube ni kan, nak jadi content creator. Tapi menyimpan 1001 penderitaan lah. Sebab kita bila tak dapat konten, macam kita nak buat satu konten tak dapat. Hari ni aku wajib buat konten, tapi tak ada konten, tak ada idea konten. Jadi pening. Daripada pening tu lah dia jadi masalah, duduk dalam bilik, ngangor, tak tentu arah. Ingat senang kan nak jadi content creator, susah. Setengah orang suka kritik kami, kecam kami, hina kami dengan hati kan. Yes, kadang-kadang kami yang sebagai YouTuber ni sedap lah kan. Kadang-kadang apa yang kami cuba sampaikan tu mungkin ada baik, ada buruk kan. Yang buruk jangan ambil lah, yang baik ambil lah kan. So, kita ni nak buat macam mana? Memang itu periuk nasi kita doing benda tu the best lah kan. Kalau orang tak suka benda tu, kita mampu cakap dekat dia, mungkin kita ni bukan dia punya taste lah, bukan cara dia lah kan. So, saya tak tahu nak cakap apa lebih. Cuma apa yang saya nak kongsikan hari ni, apa yang kita nak, benda yang kita suka tu kita buat betul-betul lah. Sama macam abang Muhammad K lah. Muhammad K lah. Sama macam dia cakap tadi. Dulu orang selalu cakap main game ni tak ada masa depan. Mak ayah saya pun pernah cakap benda tu. Kan? So baru-baru ni saya cerita kat mak ayah saya juga pasal game juga tadi kan. Cerita kat mak ayah saya. Yang saya ada adik seorang, adik saya nama Farhan. Dia main Mobile Legend lah. Peringkat Mighty pun saya tak tahu. Saya tak pernah main game Mobile Legend tu. Lepas tu saya tengok level dia, saya bukan tahu sangat. Saya tanya member saya. Kan, adikku pro kan. Tunjuklah level ni. Lepas kata adik saya ni pro gila. Lepas try main dengan dia dengan satu benda dia main dengan dia sekali. Pro gila. Tu saya kata kat adik saya kan. Buat YouTube ke apa. Tak mau join ke mana-mana ni. Dia kata tak. Konsep yang sama juga. Mula pok saya kata kat dia. Ni macam merepek duk main game kan. Tapi saya kat mak pok saya kata, Abah, era zaman Abah Mama dulu lain. Zaman kami lain. Zaman Mama Abah tu, yes. Kalau ada education, adalah pekerjaan kan. Zaman sekarang ni, bukan saya kata ada education tak ada masa depan. No. Zaman sekarang ni, kalau tak ada education pun, tapi hang kena ada rajin. Hang jangan putus asa, kena buat benda tu betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Hang ada kejaya. Sebab apa saya kata macam tu? Okey, contoh kita bagi salah satu contoh lah kan macam YouTuber, macam saya YouTuber. YouTuber tak perlu SPM. Dia perlukan apa? Rajin. Buat konten. Idea. Sama macam abang yang main game ni juga. Rajin main game tu selalu main jadi tangan tu ringan jadi lagi pro lah. Dia tahu strategi kan. Zaman sekarang ni, era digital, dia tak macam dulu dah. Sekarang ni era digital, apa-apa semua di talian. Dulu nak pergi beli makan, kena pergi kedai makan. Sekarang nak beli makan, Grab food. Dulu nak pergi berjalan mana-mana, kena naik taxi. Sekarang ni naik Grab. Semua sekarang ni dah masuk era digital. Bila era digital ni, kita zaman kita ni zaman yang mudah. Hang tak ada pelajaran pun, hang boleh berjaya. Atas diri hang juga. Kalau usaha, hang buat tu benda-benda, hang boleh berjaya. Yang tu saya explain kat bapak saya. Baru bapak saya faham. Siapa bapak saya? Orang yang main game ni ada sampai gaji 30,000, 50,000, belas ribu, masuk tournament 100,000. Baru dia faham. So kepada hampa, kesimpulannya hari ni, saya panjang sangat saya cakap. Kesimpulannya saya untuk hari ni nak kongsikan kat hampa. Doing satu tu benda tu, buat sampai habis. Jangan pernah putus asa. Mana pernah ada orang usaha tak berjaya? Siapa cakap ada yang tak berjaya? Mana ada orang putus usaha tak berjaya? Semua orang usaha berjaya. Yang tak berjaya tu kes apa? Kes dia tak boleh lawan dengan diri dia sendiri. Tak payah cakap kita nak lawan dengan mulut orang ke apa kan, nak lawan dengan diri kita sendiri. Hang mampu buat ke tak mampu buat benda tu. Macam itulah. So, tu je lah. Okey. Okey, baik. Sangat jelas sebenarnya perangan yang diberikan oleh Brother Faris kita kan. Kalau hampa tengok dia dekat YouTube dia, dekat channel dia, macam inilah dia. Cara cakap dia, cara dia kongsikan, memang orang kata memang tepat lah. Baik, terima kasih untuk anda yang sudi komen di live Facebook kita. Terima kasih kepada Fitri Ashraf, sistem, prinsip, falsafah untuk hidup. Okay, itu antara yang perlu untuk kita amalkan bersama. Dan daripada Nur Fatin Iliana, hirau kecaman, terus ke depan. Baik, semangat sebenarnya saya tengok komen-komen dia dan Sukan Negeri Pulau Pinang. Baik, kita nak kembali bersama dengan Brother Joker kita. Okay, dan terlibat
dengan dunia kegelapan beliau sewaktu beliau di Henry Geni dan bila keluar dan pelbagai perniagaan-perniagaan juga yang Brother Joker kita lakukan. Mungkin Brother Joker kita boleh kongsikan antara cabaran sebenarnya apabila keluar daripada tempat tersebut dan sekarang ini berada di dunia realiti. Kalau sebelum ini, minta maaf cakap, Bro Joker antara salah seorang yang terkesan dengan dadah. Dan sekarang ni dah keluar, dah bebas. Apa yang Bro Joker lakukan sekarang ini untuk mengembalikan balik semangat untuk terus mara ke hadapan, apatah lagi di usia muda ini untuk membina kehidupan yang terbaik untuk setakat ini? Okey. Okey, permulaan saya balik ya. Hari pertama yang saya balik, dalam kepala saya kosong. Okey, saya tak fikir apa-apa. Cuma saya fikir sedih nak balik. Bila saya dah balik, kencaman demi kencaman. Sepatutnya macam-macam orang bercakap. Okey, dia tak boleh happy, dia tak boleh go. So dia tak ada masa depan. Tapi family saya tetap tak ada cakap apa-apa, and then dia tak repeat benda yang lama. So dia cakap teruskan berjuang, carilah kerja elok, buat benda elok. Jangan langkah ke jalan yang serong. Maksudnya teruskan ke jalan yang benar. So saya tak ada apa. Saya balik pun kosong, saya tak ada duit, tak ada apa, saya tak ada pekerjaan. Umpama macam saya ni baby baru lahir, next level, ke level pertama balik. Bila saya balik, saya cuba lagi tau dalam bidang, okey, contoh bonza lah, saya cuba lagi. Tapi dalam masa seminggu saya dah tak mau, saya dah berhenti. Sebab hati saya dah tak ada. Dalam bidang tu saya dah tak ada hati. So saya kerja kilang, bila saya kerja kilang, saya ada modal. Saya buat AJ outlet pertama, outlet saya yang pertama dengan modalkan 1,000. Yang tu saja yang saya buat pertama sekali saya balik, dan tak ada support, tak ada komitmen langsung lah. Maksud dia seminggu seorang pun tak ada, 2 minggu saya teruskan bekerja. Maksud dia saya ada ejen hartanah, so saya decide belah sana dan buat kontrak. Saya try tapi tak dapat. Saya cuba tak dapat. Lepas pada tu, saya jumpa satu hamba Allah ni. Orang lama juga daripada Henry Geni. Cuma dia cakap saya satu lama je. Tengok macam abang. Abang ada nama. Abang pergi mana semua senang. Tapi kehidupan abang, family abang, adik tengok sini. Joker tengok sini. Tunggang langgang. Maksud dia kalau saya hambatkan ke arah yang negatif, ke arah gangsterism ke arah parti liar ke, saya akan terjerumus lagi. So pada hari tu saya ambil satu benda lah, saya cakap okay, satu netizen tu, maksud dia dalam mindset saya fikir saya nak berjaya. Tapi macam mana saya nak berjaya? Memang susah lah nak berjaya tu, bukan senang lah. Bila satu hari tu saya dah cuba tak bergaul, saya pergi ke KL, saya selami apa yang orang nak buat untuk berjaya. Saya pernah buat bisnes macam-macam, saya pernah menyaga, and then saya pernah kerja kilang, tapi saya tak suka kerja dengan orang. Sebab kerja dengan orang, dia takat tu saja. Lepas tu saya try bidang berniaga, okey saya boleh go dalam bidang berniaga. Tapi kencaman demi kencaman tu buatkan saya dah tak berniaga. Maksud dia bila saya nak pergi, saya nak berniaga, orang akan datang, okey dia ni macam ni, dia ni maksud dia okey dia ni jual dadah. Maksud dia dulu memang saya jual dadah. Memang besar lah sebab saya kena 3-9 biji. So orang tak mau. Bila saya berniaga pun infect daripada penjagaan saya. Dengan mulut orang saya infect pada saya. Lepas pada tu saya try bidang motai dan tinju. Start tu saya push up diri saya and then saya naik pelan-pelan. Start daripada bidang tinju dengan motai saja. Lepas tu daripada bidang leng-leng lah. Yang YouTube pun daripada Faris Azri. Buat bicara dengan Faris Azri sebagai macam coach saya lah yang bagi tunjuk ajar saya pun starting pelan-pelan. And then ada banyak lah orang cakap in fact maksud dia benda yang baik-baik yang jadi, maksud dia ramai support yang terbaik maksud dia, tapi banyak lagi yang nak dengar kisah kita, tapi orang cakap kencaman tu tetap ada. Tapi saya tak pernah give up dan saya tak akan pandang kencaman tu, saya akan terus straight the point. Okey, baik. Sebut berkenaan dengan kecaman kan, memang itu merupakan salah satu cabaran jugalah
dalam setiap apa yang kita buat. Tak kisahlah bergelar sebagai seorang pekerja kilang pun kadang-kadang kena kecam juga, kan? Kena kecam dengan bos, kena kecam dengan majikan dan sebagainya. Apatah lagi kita nak ceburi bidang-bidang yang kita minat ni. Itu antara merupakan salah satu cabaran. Baik, bagi brother Joker kita sendiri kan, antara pengalaman paling-paling tak maulah diulangi kembali apabila dikeluarkan, dan sekarang ni terlibat dalam dunia perniagaan. Dan sekarang ni pun Bro Joker kita pun terlibat dengan YouTuber juga kan. Jadi mungkin antara perkara yang boleh Bro Joker kita kongsikan pengalaman yang pahit dan memang tak mau dah, tak mau buat dalam itu. Sebab apa, kita nak berikan contoh kepada belia-belia di luar sana supaya tidak melakukan perkara yang sama yang Bro Joker kita buat. Okey, yang pertama sekali saya beritahu, duduk sekolah tu tak best pun. Okey, kalau boleh jangan masuk. Tapi kalau masuk pun mesti akan rasa orang cakap macam neraka dunia lah. Ibaratkan neraka dunia lah. Kalau boleh jangan masuk. Saya tak mau orang lain rasa macam saya rasa sedih tu. 6 tahun sedih. Memang saya tak mau lah kalau boleh kan. Kalau boleh jangan masuk. Okey, kalau boleh tu dia tak kisah tau bang. Kes apa-apa saja. Maksud dia kalau yang mana yang dalam kita curi coklat ke, kita pergi pasar malam curi ke, tetap akan masuk ini gini. Sebab sekarang memang dia orang push untuk ini gini. So kalau boleh curi coklat ke, apa-apa kesalahan walaupun urin ke, kalau boleh jangan masuk. Sebab saya tak mau orang lain rasa macam saya rasa. Sebab saya masuk dulu memang teramatnya bingai dan bela. Tapi bila saya keluar, saya terus ke bidang atlet katakan, sebab saya pernah pergi Sukma. Memang saya perasaan, orang cakap perasaan no mercy lah, maksud dia. Dia jadi keganasan tu terlebih. Tapi saya bila bidang ni, saya masuk dalam bidang ni, banyak teguran daripada YouTube yang maksud dia, okey abang tak boleh buat macam ni, abang jangan buat macam ni, abang cakap sopan sikit. Saya try ikut. Bagi saya satu benda yang elok lah, benda yang baik lah. Okey, baik, dan itu merupakan perkongsian daripada brother Joker kita, dan sekarang ni juga boleh kita katakan apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, sememangnya kita kena bermula daripada hati kita lah, okey, supaya kita tidak terjebak ataupun tidak membuat kesilapan khususnya dalam kehidupan kita. Okey, baik, dan juga kita nak berikan sedikit rumusan kepada semua anda yang sedang menyaksikan secara langsung yang kita bawakan untuk anda pada malam ini, yang mana kita masih lagi sedang live di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang, dan pasti juga kita menghampiri sebenarnya ke penghujung pertemuan kita untuk malam ini, dan insyaAllah kita akan cuba sebenarnya untuk mungkin ada perkongsian lagi yang nak dikongsikan oleh panel-panel kita pada malam ini, dan kita nak kembali bersama dengan Brother Muhammad Khair kita selaku Presiden Esport Penang. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada belia-belia di luar sana ataupun kepada player-player di luar sana, okay, yang mana mereka memang dah bermain permainan game ataupun mereka dah memang main dah e-sport, kan, tetapi mungkin ada nasihat-nasihat yang nak dikongsikan kepada mereka di luar sana, bagaimana cara dia untuk pergi lebih ke hadapan ataupun bagaimana cara untuk memotivasikan diri kita untuk pergi ke tempat ataupun haluan yang sebenar-benarnya laluan bagi player itu sendiri. Okey, terima kasih DJ Bambam. Okey, untuk e-sport Pulau Pinang, pertama sekali mengucapkan terima kasih lah kepada Jabatan Belia kerana anjur program Sembang Santai pada malam ini sangat menarik, dan bagi e-sport Pulau Pinang mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput untuk e-sport. Dan untuk kita nak kongsikan pada malam ini mungkin rumusan yang terakhir dan kata-kata terakhir kepada e-sport. Kita juga nak terima kasih sekali lagi kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang kerana turut bersama membantu Persatuan e-sport Pulau Pinang untuk menjayakan beberapa program yang mana kita dapat mencungkil bakat-bakat anak muda. Okey, dan untuk makluman, yang mana anak-anak muda yang berminat untuk bermain game boleh follow page e-sport Pulau Pinang di Facebook, boleh like dan boleh terus spam mesej di situ, boleh bertanyakan soalan. Dan untuk makluman DJ Bambam, bila kita promote macam ni bukannya anak-anak yang hantar mesej, banyak ibu bapa yang hantar mesej. Bila ibu bapa hantar mesej tu,
kita nak kena sembang dengan ibu bapa, dan ada juga ibu bapa minta nasihat daripada persatuan bagaimana kita nak, orang kata apa, beli PC kat mana, nak beli barang-barang game ni ke mana. Bermakna itu kita dah dapat sokongan lah daripada ibu bapa untuk anak-anak beliau terus bermain game. Okey, dan insya-Allah kita akan set up akademi, dan insya-Allah saya juga berminat juga nak jemput Farid Hadi, Farid Azri dan Joker untuk bersama dengan e-sport Pulau Pinang untuk kita bersama lepas ni. Mungkin kita boleh buat apa collaboration apa yang untuk kita nak bantu anak-anak muda yang terutama yang berada di luar sana. Sekarang ni alhamdulillah lah waktu pandemik COVID ni depa boleh main game dan depa tak melepak di tempat-tempat yang tak berfaedah, tetapi banyak kita buat waktu COVID ni. Kita dah buat lebih kurang banyak tournament dan ramai juga kita, utamanya di Belia Pulau Pinang ni lebih kurang 10,000 ke 12,000 orang yang turut bersama dengan kita selama lebih kurang setahun ni. Dan last sekali DJ Bambang, jika ada bertanya berkenaan e-sport ni, bolehlah follow page e-sport Pulau Pinang. Boleh follow, boleh tanya, boleh komen dan boleh macam-macam. Dan insya-Allah bila akademi kita dah siap nanti, kita akan jemput mana anak-anak muda untuk bersama dengan kita. Dan kita akan juga buat kelas bagaimana untuk jadi streamer, bagaimana untuk jadi caster. Mungkin juga kita perlu khidmat Farid Azri untuk bantu bagaimana untuk jadi YouTuber. Maknanya yang main game ni kita boleh juga jadi YouTuber. Okay, mungkin Joker boleh kongsikan pengalaman yang budak yang main game ni. Dan insya-Allah kita akan rancang benda tu dan kita akan jemput semua untuk bersama. Itu saja Bambang setakat ini. Jika apa ada salah dan silap, saya harap mohon maaf lah untuk kasar bahasa dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Brother Makhir kita, Presiden e-sport Penang, dan seperti mana yang dikatakan tadi, kalau ikutkan apa yang dikongsikan, memang banyak pengisian, banyak perkongsian yang sememangnya akan memberikan peluang yang lebih cerah, masa depan yang cukup hebat lagi, khususnya kepada player-player di luar sana. Apabila kita tengok sekarang ni zaman teknologi, bahkan yang mengejutkan saya juga tadi, kata-kata Presiden e-sport Penang, bukan kata anak-anak yang mesej, tetapi yang mesej tu adalah ibu, ayah yang nak anak mereka ni lebih fokus kepada bidang e-sport itu sendiri. Apapun syabas kita ucapkan kepada e-sport Penang. Terima kasih kepada Brother Makhir kita. Baik, kita nak kembali bersama dengan Faris Azri, dan secara suka untuk saya katakan kat sini, sewaktu pandemik COVID-19, YouTube antara channel yang menjadi tumpuan. YouTube, Facebook, TikTok antara aplikasi yang naik mendadak apabila ramai orang terpaksa duduk di rumah disebabkan PKP. Dan saya rasa itu juga antara faktor bagaimana Faris Azri boleh naik ataupun lebih develop population ataupun popular itu sehingga sampai ke tahap ni kan. Mungkin Faris Azri sebagai kata akhir, rumusan untuk pertemuan kita untuk malam ini, kata-kata akhir Faris yang mungkin nak mengajak anak-anak muda di luar sana apabila menceburi satu bidang, mungkin ada suatu bidang yang perlu lebih fokus yang Faris Azri nak kongsikan kepada penonton kita pada malam ini. So, Assalamualaikum. Saya untuk yang last ni, apa yang saya mampu cakap, benda yang sama lah. Konsep saya benda yang sama lah. Kalau kita nak satu benda tu, kita buat benda tu sampai habis. Tiada istilah penat, tak larat, tak ada. Jalan tu jangan pernah ada alasan lah. Ada alasan tu lah yang jadi sekatan kita untuk berjaya. Alasan dan malu. Dua benda tu. Alasan dan malu. Dua benda tu lah yang akan jadi, orang kata apa, penghalang untuk kita berjaya. Kalau kita boleh hadap benda tu, kita boleh go ke depan jauh lagi kita boleh pergi. So, macam saya kata, benda macam sekarang ni, content creator YouTube. Saya buat YouTube mula pada angka kosong juga. Followers kosong juga. So, kalau saya boleh ada di mana saya ada sekarang ni, takkan orang lain tak boleh ada macam mana dekat situasi saya sekarang ni. Faham maksud saya? Kalau saya daripada zero tu boleh ada sampai tahap ni, takkan orang lain tak boleh ada sampai tahap ni. Tiada jalan pintas, okay? Mesti buat benda tu, buat sampai habis lah. Orang nampak kita ni macam naik macam ni lah. Tapi orang tak tahu yang masa kita nak naik tu, kita pusing main nak pergi sampai baru sampai. Orang tak tahu kan. So macam mana kita
just kata apa, doing benda tu atas minat kita, buat benda tu betul-betul. So saya rasa tak ada apa dah yang saya boleh nak kongsi. Saya rasa yang tu saja yang saya boleh kongsi. Apa pun terima kasih yang mana sentiasa support video-video saya. Alhamdulillah dalam masa setahun saya dapat achieve target saya. Macam sekarang ni saya nak masuk 500k subscriber. Target saya 1M. Saya asalnya ni saya letak someone sebagai idola saya. Macam sekarang ni saya letak Syazwan Fahmi. Sekarang semua orang tahu YouTuber ni Syazwan Fahmi lah kan. Untuk utara kan. So saya masa saya start YouTube, saya letak dia ni macam saya punya idola. So dalam idola saya cuba untuk fight dengan dia. Bukan benci dia. Saya letak dia ni sebagai saingan sihat. Bila saya letak dia ni sebagai saingan sihat, bila apa saja yang dia buat, saya akan tengok video tu, saya akan macam, tak boleh hari ni, aku nak buat lebih. Dia ni buat macam ni, aku nak buat lagi, lebih. So saya tak bermusuh dengan dia, saya ambil benda tu as cabaran, saingan sihat. So Alhamdulillah sekarang ni tak berapa banyak lagi saya nak hambat dia dah, insyaAllah. Tapi dia still saya punya ikon lah. Still saya punya ikon, still saya punya sifu. Disebabkan dia tu, saya kata apa, usaha lebih. Sebab saya banyak tengok dia punya video lah. Macam tu. Sama juga hampa, kalau hampa tengok Faris, jangan anggap Faris ni, kalau hampa content creator lah, anggaplah Faris ni sebagai musuh dalam game. Sebab apa? Bila hampa anggap Faris ni musuh dalam game, hampa akan buat benda tu betul-betul. Kalau Faris buat konten ni hebat, hampa akan buat, aku nak buat lebih daripada Faris. Kalau Faris buat benda lawak, hampa nak buat lebih lawak lagi daripada Faris. Macam tu lah. So anggap Faris ni sebagai saingan sihat, baru hampa boleh pijak. Kalau hampa tak ada, hampa anggap Faris ni sebagai biasa-biasa je, hampa takkan ada satu dalam hati ni rasa macam nak buat lebih lagi, nak buat. No. Hampa takkan ada benda tu. Hampa kena letak Faris sebagai musuh. Musuh dalam permainan. Tapi hakikatnya tak ada masalah, tak gaduh pun. Itu je lah apa yang saya memperkongsi. Minta maaf kalau lama sangat, panjang sangat. Apa pun terima kasih yang mana sentiasa support saya. Itu je lah. Okay, baik, terima kasih kepada Bro Faris Azri. Kita doakanlah semoga Bro Faris Azri kita akan lebih maju ke hadapan lagi. Okay, walaupun apa jua bidang yang diceburi. Okay, baik, saya rasa banyak prinsip-prinsip menarik juga yang Bro Faris kita kongsikan sebagai YouTuber. Jadi kepada anda yang mungkin baru nak bermula sebagai YouTuber ataupun sedang berjinak-jinak dengan YouTuber, ini adalah peluang anda untuk menggunakan tips yang dikongsikan oleh saudara ataupun Bro Faris Azri TV kita. Okay, baik, kita nak kembali bersama dengan Brother Joker kita sebagai kesimpulan, sebagai penutup dan juga rumusan untuk malam ini. Bro Joker, mungkin ada sesuatu yang Bro Joker nak kongsikan dengan anak-anak muda di luar sana. Okay, bagaimana kalau tadi Bro Joker dah kongsikan pengalaman-pengalaman yang agak pahit kan, dan mungkin juga kepada mereka di luar sana yang tak takut pun, yang tak kisah pun, yang tak peduli pun ada pengalaman yang Bro Joker kita hadapi. Okay, dan juga mungkin ada sesuatu kata-kata yang nak Bro Joker kita. Okay, mungkin Bro Joker kita nak kongsikan mungkin sebagai penutup dan juga rumusan untuk malam ini. Okay. Yang mana yang anak-anak muda bagi saya lah sekarang ni kan, yang muda-muda lagi, yang mana masih terlibat dalam kegiatan parti liar sekarang Sekarang ni banyak parti liar. Okay, parti liar, pub, kalau boleh sayanglah diri tu. Maksud dia sayanglah diri. Maksud saya masuk 39 bilion dari dadah, tapi Tuhan masih sayangkan saya. Sebab dari dalam handicap ni, kes dadah tak banyak. Yang ada pun 3-4 orang, 39 bracket 2. Sepatutnya saya ni dipenjarakan. Di maksimum pun BA, tali gantung. Okey, tapi yang mana yang kat luar sana, saya boleh beritahu, jagalah diri, sayangilah diri. Okey, yang pertama sekali, agama kita. Yang kedua sekali, hormati. Biar tak berapa pelajaran tak apa, tapi respect orang, hormat orang, penting. Yang itulah bagi saya, benda ni, permainan hidup ni dia berpusing. Macam mungkin saya muda lagi. Okey, abang yang dekat dalam tu, saya nak bagi satu tip. Okey, abang akan tengok perangai abang yang sekarang ni
akan terjadi, akan ada orang buat. So abang akan tengok, oh dia ni macam aku. Kan? Tapi kenapa abang dah boleh ubah diri abang, tapi saya akan tengok okey macam seseorang akan jadi macam saya. So saya sayang dia orang, saya akan beritahu okey kalau boleh jangan buat benda didik. Kalau adik buat benda ni, adik akan pergi macam ni. Saya dah tahu perjalanan dia. Semua akan jadi sama. Semua sama perjalanan, dia akan berpusing. Apa yang kita buat dekat orang, apa yang kita selalu cakap dekat orang, benda tu akan berputar balik dekat kita. Pada libatkan pada benda-benda macam tu, saya sarankan lebih baik libatkan dengan aktiviti sukma, motai, tinju ke, aktiviti sukan. Mengisi masa lapang dengan sukan. Yang mana yang ada banyak lah anak-anak muda sekarang, saya tengok yang umur 14, 12, 13 dah pergi ke Patilia, pub. Kalau boleh sayangi diri sebelum apa-apa terjadi. Berpuluh-puluh ribu kawan yang ada dekat kita, stay dengan kita, tapi bila kita dah jatuh, bila kita dah kena tangkap, maksudnya seorang pun kita tak akan nampak, hanya yang ada mak ayah kita. Yang penting, restu mak ayah lah sangat penting. Bagi saya, mak ayah saya nombor satu. Dalam dunia ni, bagi saya, nombor satu adalah mak ayah saya. Maksudnya beribu-ribu kawan kita, kalau kita ada duit pun, kalau kita masih enjoy, tapi bila kita dah jatuh, maksudnya tak akan ada siapa yang masih ada mak ayah kita. So sayanglah diri kita lah, bagi saya cakap. Yang tu sajalah saya nak beritahu. Yang lain mungkin tak ada apa dah kot. Mungkin semua pun yang dah besar-besar. Kalau boleh jangan jadi macam saya. Saya insya-Allah saya sekarang ni pun di jalan yang elok. Yang apa yang sekarang saya ada pun, maksud dia tattoo ke apa, saya cuba untuk buangkan. Perangai saya, attitude saya cuba untuk ubah. Kalau boleh sayangilah diri tu. Selagi mana hidup, selagi mana ada benefit untuk berjaya, teruskan. Jangan, kalau boleh dah sentuh lokap. Maksudnya bila kita dah sentuh lokap, maksudnya kita dah di penjara, maksudnya kita dah dicok sebagai banduan. So mana-mana kerja government ataupun kerajaan tak akan dapat. So itulah satu cabaran yang sangat penting dalam hidup kita bila kita dah berkahwin. Saya rasa yang tu sajalah. Baik, terima kasih kepada Brother Joker kita. Ingat, jangan kita pandang apa yang telah berlalu, tetapi kita contohi semangat Brother Joker kita, apa yang beliau sedang lakukan ketika ini. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Presiden Esport Penang, Bro Makhir kita. Terima kasih kepada Bro Faris Azri, YouTuber yang cukup hebat kita untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Al-Ikhlas ataupun Brother Joker kita yang juga sudi luangkan masa untuk program Bual Bicara sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang 2021 pada malam ini. Terima kasih juga untuk anda semua yang sudi bersama-sama dengan kami secara langsung di live Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah ada rezeki, ada waktu kita akan bertemu lagi di lain masa. Apapun, selamat Hari Sukan Negara 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya bermula belajar pada umur 16 tahun. Ketika itu saya tak ada apa pun yang saya boleh buat. Saya cuma pandai timbang bola saja. Tapi setelah kelamaan saya cuba tukar, buat trik tu, buat trik ni, masukkan benda ni. So kelamaan makin bertambah skill. Salah seorang bekas pelajar negeri Geni Negeri Geni yang mana tahu cerita orang negeri Geni. Dia lebih kurang kerja, tapi kami ni macam di mana. Kalau ayat tawak, Taipei, sekolah tunai bakti lebih kurang So dalam Joker apa yang menyebabkan Joker masuk dalam lah? Waktu saya kerja di MOP, saya dah lancar bawa dadah ni. Dadah lancar. Tapi saya berisap lah, saya tak jual Fari. Saya isap, tapi saya sangkut fit, heroin. Saya kita meriahkan Hari Sukan Negara.